Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diizinkan Allah untuk kita berada di dalam masjid yang mulia ini. Bersama-sama kita solat maghrib berjemaah. Insya-Allah sekarang juga berjemaah. Insya-Allah pagi esok subuh berjemaah. Sampailah kita padam. Budaya berjemaah ini akan kita teruskan sehingga kita padam. Kerana bagi orang lelaki, sembahyang berjemaah itu hukumnya fardu kifayah. Bagi perempuan sunat. Mudah-mudahan seluruh kehidupan kita ni berjemaah belaka. Besok sudah kita mati esok, kita akan meniti siratal mustaqim. Barang siapa berjemaah, sentiasa berjemaah, tempat dia berjemaah itulah yang menjadi, insya-Allah menjadi kenderaan dia untuk meniti siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah jambatan yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Panjangnya dari tepi ke tepi 15,000 tahun perjalanan. 5,000 tahun perjalanan mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun lagi menurun. Besarnya jambatan tu bukan besar Golden Gate of San Francisco, bukan besar jambatan Tambak Johor, bukan besar jambatan di Kampung Gajah tu, bukan besar jambatan di Iskandar di Kuala Kangsar tu. Besarnya lebih kecil daripada rambut. Tajam pula, lebih tajam dari mata pedang. Bukan pedang yang tuan-tuan simpan rumah tu tumpul buat perhiasan aja. Ini pedang orang perang dulu, zaman Rasulullah tu perang. Sekali takut putih kepala. Ini lebih tajam daripada itu. Itulah. Ada pula pengait. Kalau baca dalam mustikah hadis ada satu hadis sebenarnya. Wa bihi kalali, di atasnya ada pengait. Mengait orang daripada titik siratul mustaqim tu supaya jatuh ke dalam ke bawah. Di bawah titik sirat tu ada apa? Ada neraka, 7 neraka tenganga aja tau. Jadi kalau jatuh daripada titik sirat tu ke neraka lah. Nak sampai ke dasar neraka tu daripada titik siratul mustaqim tu 70 tahun baru sampai. 70 tahun baru sampai. 70 tahun dunia bukan akhirat. 70 tahun dunia. Kerana ada hadis Nabi. Nabi tengah bersyarah macam ni, tiba-tiba dengar bunyi kuat, gentum bunyinya. Ditanya Nabi kepada sahabat, "Kamu tahu ke apa bunyi yang kuat itu?" Jawab sahabat, "Hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Yang lain tak tahu." Itulah dia bunyi orang jatuh kepada dasar neraka yang dia telah jatuh 70 tahun yang sudah. Dia jatuh, mula jatuh 70 tahun sudah. Sampai ke dasarnya, lepas itu baru sampai 70 tahun baru sampai. Jatuh aja 70 tahun tau. Orang jatuh ke terbang berapa lama? Habis-habis 3 minit 4 minit je. Ini 70 tahun jatuh aja. Dan sembang tak? Apa tak adanya 70 tahun? Mereka masuk neraka je. Kenapa? Kemarin tu asal ujung minggu ngambil nombor ekor. Mereka masuk neraka je. Kata seorang perempuan pula. Kenapa? Kemarin tu tak tolong. Pakai belah t-shirt, depan tulis kiss me, belakang tulis apa? No problem. Ini masuk neraka. Jadi siapa yang melazimkan berjemaah
dia akan dapat meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Ndak ke tanda. Sekali-sekali ndak ke tanda. Atas pastilah bila kita solat berjemaah, ya, jangan seorang-seorang di rumah. Siapa saja seorang-seorang di rumah solat, kata Nabi solatnya itu sesat. Kata Nabi itu bukan saya, jangan menolak mati dengan saya. Solatnya adalah sesat. Kerana hadis sahih daripada Muslim. Apa kata Nabi? Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, ini untuk orang lelaki je, perempuan tak apa, ya. Sengaja kamu sembahyang di rumah kamu, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing. Rupanya zaman Rasul pun ada juga orang yang tak datang ke masjid. Betul, Rasul mengancam nak bakar rumah-rumah di keliling Masjid Madinah ni kerana mereka gagal berjemaah. Banyak yang gagal datang. Tapi tak jadi. Kenapa? Kerana dalam rumah tu ada kanak-kanak, ada perempuan-perempuan, jadi tak jadi baginda bakar. Boleh tak baginda mengancam nak bakar rumah-rumah keliling masjid tu. Kerana gagal untuk datang berjemaah. Ya. Sekiranya kau itu, kamu sengaja sembahyang di rumah kamu saja tak siur, kau tak dengar orang azan, dengar tepi masjid betul, tapi saja tak siur nak datang, maka kamu telah meninggalkan sunnah Rasul kamu. Rasul tak pernah sembahyang seorang-seorang di rumah. Dia sentiasa berjemaah. Nak wafat, ketika nak wafat masih lagi berjemaah lagi, tahu. Akhirnya dia tak larat jadi imam, dia suruhnya Abu Bakar jadi imam. Itu paling akhir baginda sembahyangnya. Berjemaah juga. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, sesatlah kamu, kata Nabi, ya. Sesatlah. Orang yang seorang di rumah tu sesat tu. Jadi kalau kita ada pernah berapa kali kita pernah sembahyang sesat. Kita cek. Sebab itu kita kalau boleh biar setiap masa bila kita berjemaah, Allah akan bagi 5 fazilat. Ini dah kita baca dulu, lama dulu, masa siang dulu. 5 fazilatnya. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Yang kedua, dilepas daripada siksa kubur. Yang ketiga, menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Kitab amalan tu diterima dengan tangan kanan. Yang keempat, meniti siratul mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Yang kelima, dapat masuk syurga tanpa hisab. Yang mana tanda yang 5? Cakap apa? Antara 5 tu yang mana tanda? Semua hendak, ya. Kalau hendak, lazimkan kita sembahyang berjemaah, ya. Ini saya ni mengabur pada diri saya sendiri ni, mudah-mudahan saya akan dapat berjemaah setiap masa, ya. Alright, untuk malam ni kita sambung lagi pembacaan kita bab siksa kubur. Kita masih lagi menceritakan tentang kubur, alam kubur atau dipanggil alam barzakh. Sampai di kitab Rumi buka muka surat 372. Ya. Masih lagi menceritakan tentang alam kubur. Kubur tempat persinggahan yang pasti. Apa pasti? Pasti ini bukannya kelas agama tariqah tu, bukan pasti tu. Ini pasti, ini mesti berlaku. Tetap akan berlaku dalam kubur. Cuma kuburnya berbeza-beza. Ada orang kuburnya dalam tanah, ada orang kuburnya dalam perut rimah, kubur juga. Ada orang kuburnya dalam perut buaya, ada orang kuburnya dalam perut ular sawa, kubur belaka tu. Ada orang kubur tak tentu di mana-mana, atas tanah, habis hancur. Ada yang reput atas tanah aja, tak jumpa-jumpa dia orang, tapi kubur juga namanya. Jadi alam kubur itu ataupun kubur itu tempat yang pasti kita akan singgah di situ. Pasti mesti kita singgah di kubur. Dia alam transit, artinya tempat pertukaran alam. Mula-mula kita berada di alam roh, kemudian kita berada di alam rahim ibu kita, nombor 2. Yang ketiga, kita berada di dalam dunia. Sekarang ni berada dalam dunia. Yang keempat, kita akan berada di alam kubur atau di alam barzakh. Dan yang kelima, kita akan bangkit dari kubur dan akan pergi
ke akhirat. Kita masuk ke alam akhirat. 5 ni. 5 alam ni akan kita tempuhi. Yang sudah kita tempuh sekarang ni 3. Ya, alam roh, lagi alam apa? Alam rahim, perut ibu kita, dan sekarang kita berada di alam dunia. Ya. Bakal yang menunggu kita ialah alam kubur. Tak lama lagi, bukan lama benar. Siapa yang cakap ni? Dia dah mendengar saya. Dia lah dulu kan dia cuek, haji dia pun. Udah 80 umur tau. Sekarang ni saya ni 80 umur tau. 80 tahun sebulan. Last month was my birthday, 80th birthday, you know. Bukan lama benar lagi. Bukan nak kira tahun lagi. Bukan kira berapa tahun lagi, tak ada. Bukan kira tahun, bukan kira hari, bukan kira bulan. Kira saat aja. Main tahu tengah ngajar dia padam ya. Boleh jadi. Itu masuk kubur. Itu pasti ya. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru manzilu li abadun fihi minan nuzul. Artinya apa? Kubur itu tempat perhentian, tak dapat tiada daripada berhenti daripadanya. Semua orang akan masuk dalam kubur ya. Sebelum kita dibangkitkan semula, semua akan berada dalam kubur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar yuqalu hadza maq'aduka hatta bai'anaka Allahu ilaihi yaumal qiyamah." Artinya apabila mati seseorang kamu, bila mati kita esok, mati Haji Ibrahim, Haji Ibrahim lah ya. Orang lain sebut marah pula. Haji Ibrahim mati. Tahu Haji Ibrahim? Kenal? Mana? Ni cakap ni ya. Bila dia mati esok apa? Bila mati seseorang kamu, dilentangkan di atasnya. Dilentang tu dibentang ke atasnya. Akan tempat kedudukannya. Ini tempat duduk kamu katanya. Yakni daripada syurga atau daripada neraka. Tengok, ini tempat kamu syurga, ini tempat kamu neraka. Yang sebenarnya belum kita masuk kubur dah tahu kita ada syurga atau ada neraka. Tengok keadaan bangkit dalam kubur macam mana? Bangkit dalam kubur tu, kalau dia lebih cantik daripada yang adil dalam dunia ni, yang lelakinya secantik Nabi Yusuf, yang perempuannya secantik Siti Zulaikha, itu tanda dia menjadi ahli syurga tu ya? Yang lelakinya secantik Nabi Yusuf, bukan rupa Nabi Yusuf, secantik rupa dia lah. Imam dia rupa Imam dia lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Yang lain pun rupa dia lah. Repin je rupa repin lah. Leman apa leman lah. Hamzah apa Hamzah lah. Tapi secantik Nabi Yusuf. Perempuan itu secantik Siti Zulaikha. Bukan rupa Siti Zulaikha. Kalau rupa mana nak kenal? Semua Siti Zulaikha belakang mana nak kenal? Dia timah apa timah lah. Enak apa enak lah. Etul apa etul lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Itu artinya ahli syurga. Kalau ahli neraka besok, dia akan dibangkitkan seperti kaldai, akan dibangkitkan seperti serigala, akan dibangkitkan mukanya seperti babi pun ada, akan dibangkitkan mukanya seperti tikus ada, seperti kera ada, macam-macam. Ikut perangai binatang, dia ikut binatang yang perangai dia laku dalam dunia ni. Kalau asyik nak melit orang dia, asyik bangkit apa ular. Tak kira sekupang dua kupang melit juga, asal kena dapat. Asyik bangkit apa ular. Jadi kita dah tahu, bangkit dua kubur dah tahu dia ahli syurga atau ahli neraka. Kemudian begitu juga bila meniti siratul mustaqim, orang ahli syurga akan menitinya dengan cara yang tepat. Ada yang seperti kilat menyambar, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti kuda berlari, ada yang berambat, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang mengesut. Itu tengok keadaan ibadah masing-masing. Tengok
amalan dia masing-masing. Tengok apa kata Nabi itu. Apabila mati seorang kamu, dilentangkan di atasnya akan tempat kedudukannya. Yang ni daripada syurga atau daripada neraka, dengan pagi-pagi dan petang-petang. Pagi-pagi petang-petang dah tahu dah. Jika ada ia daripada ahli syurga, maka daripada ahli syurga yang ni, maka dia ada tempatnya daripada tempat ahli syurga. Ahli syurga lain tempatnya. Dan jika ia daripada ahli neraka, maka daripada neraka lah. Dia kalau ahli neraka, dia nampak tempat yang nerakanya. Dengan malaikat yang garang-garang, yang ganas-ganas, yang kasar-kasar. Kalau ahli syurga, malaikatnya lembut-lembut. Ya. Kemudian ada mahligai di syurga. Ada kenderaan. Kenderaan itu ada sayap tau. Dia pakai baju yang bersayap. Kalau dah ada sayap bajunya, nunggu taksi ke? Nunggu bas ke? Telefon Grab ke? Kemana pergi dia boleh terbang? Di syurga boleh terbang. Di dunia ni dia tak boleh terbang. Kenapa? Kenapa dunia tak boleh terbang? Kalau dunia ni manusia boleh terbang, doyan tak ada luruh. Iya ke dah? Atas pokok dah kerja dia orang. Di syurga besok tak apa. Kalau semua kita punya. Doyan kita punya, manggil kita punya, kemutan kita punya, tak ada mencuri langsung. Apa saja nikmat di dunia ni akan kita dapati di syurga ya. Jadi itu dia boleh terbang, tak ada siapa nak melarang. Bukan mencuri. Dia punya. Dalam dunia ni doyan orang lain punya, kemutan orang lain punya, dukung orang lain punya. Dukung tak ada kira. Putih dia kerja dia orang. Kalau dia boleh terbang. Ini tu. Di nak terbang tu di syurga besok. Syarat nak masuk syurga apa? Dua aja syaratnya, beriman dan beramal soleh. Itu janji Allah tu. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itu yang menjadi ahli-ahli syurga, penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Nak masuk syurga syaratnya dua aja, beriman dan beramal soleh. Senang ke susah? Tuan-tuan dan puan, senang ke susah? Senang. Apa susahnya? Beriman dan beramal soleh. Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya. Buatnya bukan tahu, bukan senang. Beriman senang ke? Kalau semua orang beriman, dunia ni aman, tak ada pergaduhan. Penjara kosong. Polis tak ada kerja. Kerana tak ada orang nak mencuri, tak ada orang nak merompak, tak ada orang nak nipu, tak ada orang nak menyamun. Semua beriman dah ke? Mana ada orang menyamun? Penjara kosong. Polis tak ada kerja. Pegawai penjara pun tak ada kerja. Kalau semua orang beriman, aman damai dunia ni. Tapi yang realiti berlaku dalam dunia ni, ramai orang beriman ke ramai orang tak beriman? Yang ramai orang tak beriman. Orang beriman hanya ada 1/5 saja daripada penduduk dunia ni. 1/5. Kalau ada 10 orang, 2 orang hanya beriman. Kalau ada 20 orang, 4 orang hanya beriman ya. Itu dalam dunia ni. Yang banyaknya kafir. Itu sebab besok di akhirat besok, bila kita dihimpun oleh Allah SWT, dibaris kepada 120 baris. Berapa baris orang beriman? Berapa baris orang beriman? Tengok jari saya, berapa baris? 3 baris daripada 120 baris. Yang lain tu kafir belaka. 117 baris tu kafir belaka, masuk neraka. Kerja-kerja itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kata Allah. Dihalau ahli-ahli orang kafir tu masuk neraka jahanam secara berbondong-bondong, ramai-ramai lagi, dentum. Hanya 3 baris saja beriman. Itu bukan terus masuk syurga tak, baru layak masuk syurga. Dia beriman dan layak masuk syurga, bukan terus masuk syurga lagi tak. Lepas tu dibubarkan. 3 baris itu dibubarkan. Kemudian dibagi kepada 4 baris. Barisan yang pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisab. Barisan yang kedua, orang yang masuk syurga tak masuk neraka tapi kena hisab. Barisan yang ketiga, orang yang masuk neraka dulu. Sudah habis dosa neraka, baru dia keluar dari neraka dan dah boleh masuk dalam syurga. Yang ketiga. Yang keempat, orang yang tengah-tengah. Masuk neraka pun tidak, masuk syurga pun tidak.
Bila ditimbang 50% pahala, 50% dosa. Dia terhegi-hegi di atas titik siratal mustaqim tu. Itu namanya ashabul a'raf namanya. Tempat golongan. Jadi itu kita kalau boleh biarlah golongan yang pertama tu, yang masuk syurga tanpa hisab. Alright. Jadi kalau ahli neraka, dia akan menjadi ahli neraka lah, dia nampak tempat yang neraka. Maka daripada neraka yang ni maka adalah tempatnya daripada tempat ahli neraka. Dia katakan yang ni daripada pihak Allah Ta'ala. Ya, inilah tempat. Dia kata daripada Allah khabar kepada kita. Inilah tempat duduk engkau hingga dibangkitkan kamu. Dalam kubur ni belum bangkit lagi dah. Ini dalam kubur ni. Kalau dia ahli syurga, ini tempat kamu. Ahli syurga, apa kata mereka? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini laksana seorang mempelai. Pandai. Laksana seorang mempelai. Tapi kalau ahli neraka, kamu tidur di tempat kamu ini. Di atas bara api. Macam-macam lah. Dengan seksanya macam-macam. Di dalam kubur. Ya? Hingga dibangkitkan dia kau oleh Allah Ta'ala. Zikr Allah Ta'ala kepadanya pada hari kiamat. Dibangkitkan itu pada hari kiamat. Kiamat tu artinya kebangkitan tau. Bukan dia kita mati tu belum. Itu hari kemusnahan. Kiamat tu bangkit dari kubur. Itu namanya qiyam. Qiyam tu pun dia cakap Arab. Bangun. Bangun. Ya. Kita ngapa pada mama kita. Bangun. Itu qiyam. Qiyam tu dia bangun. Itu namanya kiamat. Yakni ada kalanya dengan tiada terdahulu azab. Ada orang terus di hari kiamat besok bangkit-bangkit tak ada azab langsung. Dalam kubur pun tak ada azab. Itu sebab al-qabru rawdatan min riyadil jannah wal qabru khufratan min khufurin niran, kata Nabi. Al-qabru riyadatan min riyadil jannah. Kubur itu adalah satu taman daripada taman syurga. Tapi wal qabru, kubur juga khufratan min khufurin niran, adalah satu jurang daripada jurang neraka. Jadi kubur tu boleh jadi tempat seksa, boleh jadi tempat nikmat. Terpulang kepada amalan kita dalam dunia ni. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau jahat dibalas dengan kejahatan. Dalam kubur lagi dah. Itu belum bangkit dalam kubur lagi, belum kiamat lagi. Baru dalam kubur. Ada yang seksa. Yang kena seksa ada 4 jenis seksa. Dah saya cerita banyak kali dah ni. Seksa yang pertama dalam kubur pukulan. Hasil daripada pertanyaan mungkar dan nakir. Tak boleh jawab, dentum. Tak boleh jawab, dentum. Tak boleh jawab, dentum. Itu seksa yang pertama. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala, mematuk-matuk, menggigit-gigit, mengokak-ngokak sampai ke kiamat. Nama ular tu, kala tu pun takut dengarnya. Sujahul aqra'. Sujahul aqra', qra' namanya tau. Yang ketiga, yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Api neraka itu masuk dalam kubur. Dia bakar-bakar ya. Dibalik-balik macam orang manggang kengkeli lah. Ada pernah manggang kengkeli? Kan balik-balik macam tu lah. Atau orang makar barbecue. Tahu barbecue? Barbecue tu babi lah. Tapi sekarang ni tak adalah babi. Kambing. Itu barbecue ya. Ayam. Macam tu ya. Dimasukkan neraka ke api neraka dalam kubur. Itu 4 seksa kubur. Yang mana lalu nahar je kan tangan. Yang mana tuan-tuan dan perempuan lalu naharnya 4 tu? Khabar dari mana dah? Seorang pun tak jawab ya. Memang tak lalu kerja naharnya pun. Itu seksa kubur ya. Yang ni ada kalanya dengan tiada terdahulu azab, tak ada azab langsung. Pada hak orang mukmin yang khalis, artinya ikhlas. Dan ada kalanya kemudian daripada terdahulu azab, ada kalanya masuk neraka dulu, dia azab dulu. Kerana dalam dunia ni banyak perkara-perkara. Dia ada iman tapi melakukan dosa. Iman ada tapi berzina. Tuan-tuan baru lagi saya ngajar satu tempat. Ya, seksa orang berzina. Macam mana? Dia antaranya seksa orang berzina tu, dibesarkan kemaluannya tu, zakarnya tu sebesar dunia ni. Tak benda. Zakar itu sebesar dunia. Kan lari heboh orang dak zakat biar besar, biar panjang, biar besar ya dah. Bukan besar batang jauh. Bukan besar batang royan, besar dunia ni. Kemudian digantung
Dia gantung zakar itu dengan dia sekali. Kemudian didatangkan 70,000 orang malaikat membawa cemeti dari neraka. Agak cemeti itu sejuk ke panas? Dari neraka. Merah warnanya. Ya. Memukul zakar itulah. Pong, kata hancur. Elok balik. Pong, bukan seorang muka itu 70,000 orang malaikat. Pong, hancur elok balik. Pong, hancur elok balik. Pong, hancur elok. Begitulah sampai habis dosanya tu. Ya. Itu dia beriman tapi kena seksa dulu. Kalau perempuan berzina, susunya tu dibesarkan, susu untuk susah dunia ni, kemudian digantung susu dengan dia sekali. Lepas tu didatangkan juga 70,000 orang malaikat memukul sang susu tu, hancur elok balik, hancur elok balik, hancur elok balik. Sebab tu zina ni jangan sekali-kali lakukan. Tak usah lakukan, hampir pun tak boleh. Kan kata Allah apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Surah Al-Isra ya. Jangan kamu hampir dengan zina kerana dia adalah perbuatan yang sangat keji dan satu jalan yang sangat jahat. Itu seksa orang zina. Banyak lagi seksanya. Orang mencuri ada seksanya. Orang tak zakat ada seksanya. Macam-macam ya. Itu kalau cerita itu kan tak baca kitab bang. Baik. Kemudian apa? Orang mukmin yang bercampur amalnya dengan dosanya. Sebab itu dia masuk neraka dulu. Dah habis dosa dalam neraka baru dia keluar daripada neraka dan masuk dalam syurga. Kata Yazid Ar-Raqashi, barang siapa lalu di atas kubur dan tiada mengambil iktibar, lalu ke kubur tak terasa apa-apa. Patutnya lalu ke kubur tu, wah sini tempat aku esok. Ada seksa, ada nikmat. Mudah-mudahan aku dapat nikmat. Betul lalu ke kubur tu yang pertama apa adabnya? Bagi salam. Ya, bukan salam orang Melayu, assalamualaikum. Itu salam orang Melayu. Bagi salam pada ahli kubur tu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Jangan ahli kubur kita ahli kubur juga. Ya assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum wahai ahli kampung ini. Inni insyaallahu bikum. Sesungguhnya aku insyaallah akan bersama dengan kamu. Bagi salam. Dengar ada orang dalam kubur tu? Dengar. Itu Haji Ibrahim itu katanya. Dengar tu. Dalam kubur tu. Jadi kita bagi salam. Tambah kalau ada keluarga kita di situ, sahabat kita di situ ke, dengar dia ya. Lepas tu ada adabnya, masuk kubur ada adab. Barang siapa lalu atas kubur dan tiada mengambil iktibar, tak ada mengambil pelajaran dengan dia, maka iaitu daripada binatang. Dia binatang yang tak ada apa, tak ada perasaan apa-apa. Dan adalah ia radhiyallahu anhu. Dia tu radhiyallahu anhu, yang redha Allah atasnya. Apabila melihat ia akan kubur, berteriak ia satu teriak seperti teriak lembu jantan. Itu orang kena seksa tu. Tengok kubur tu teriak. Macam lembu jantan teriak. Kata ulama, sesungguhnya menuntut segala anbiya dan orang yang salihin. Apa contohnya? Tanam pada tempat yang berkat seperti Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Kalau boleh kita ditanam di Mekah lah. Tak boleh di Mekah, di Madinah. Tak boleh di Madinah, sekurang-kurangnya di Baitul Maqdis. Kalau boleh. Artinya bukan dapat kita pilihan pun, kerana kita bukan tentu mati di mana. Kalau tentu senang. Tapi ada orang yang Allah pilih dapat. Abang ipar saya di Mekah ditanamnya. Abang ipar saya, suami pada kakak saya, di Mekah tanamnya. Sahabat saya ada seorang dari Sungai Keruh, Tok Imam Sungai Keruh. Dia meninggal dunia di Madinah. Sekarang dia di sana di Madinah. Itu ya. Bagilah dia memang gitu, dia kabur awal-awal dulu. Aku kalau boleh mati Madinah lah kata. Betul Allah kabulkan permintaan dia, dapat mati di Madinah. Kita belum tahu lagi. Jadi sentosa ya. Kalau boleh di Mekah atau Madinah ataupun di Baitul Maqdis. Mana dia? Dan barang siapa mati dalam salah satu daripada tadi lah,
riwayat daripada Qurtubi rahimahullah taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah akan kuburku adalah aku baginya syahid dan mensyafaatkan. Siapa ziarah kubur Nabi di Madinah, dia dapat syafaat dari Nabi. Apa syafaat? Bantuan dari Nabi. Kalau kita ahli syurga, kalau dapat syafaat, dia kita tak jadi masuk syurga dan masuk dalam neraka. Nakkan syafaat. Ziarahlah kubur Nabi di Madinah ya. Sebab kalau kita semayang di Madinah tu, bila kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seolah-olah kita bagi salam pada Nabi, kerana kuburnya dia tak depan kita tu. Ada kata ada, tak orang pergi Madinah ke mana? Ada tak depan tu? Kalau tak terasa juga sahaja keras hati benar ya. Kubur Nabi tu ada depan, kita bagi salam pada dia. Dia dengar ke tak? Dengar. Jadi dia nanti aku akan bagi syafaat pada kamu ya. Itu untungnya ya. Mana dia? Itu kata Qurtubi ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah akan kuburku adalah aku baginya syahid. Aku saksikan, aku menjadi saksi. Syahid itu menjadi saksi dan mensyafaatkannya. Dan barang siapa mati dalam salah satu daripada dua haramain, dua tanah haram, haramain namanya kan, yakni tanah haram Mekah dan haram Madinah, dibangkitkan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat daripada orang-orang yang sentosa, lepas daripada seksa, lepas daripada duka cita, lepas daripada neraka. Ndak ke tanda. Kalau boleh biarlah mati di Mekah atau mati di Madinah, dikuburkan di sana. Kalau boleh. Tapi itu bukan pilihan kita. Ya, orang-orang yang Allah pilih ada je jalannya. Ya. Tak payah boleh benar. Sesungguhnya menuntut segala anbiya itu nabi-nabi dan orang yang solehin tanam pada tempat yang berkat seperti Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Dan waktu baik bagi mati itu kemudian daripada selesai daripada Ramadan. Kalau boleh bulan Ramadan lagi bagus. Tapi lepas Ramadan pun bagus lagi. Dan kemudian daripada selesai haji. Kalau boleh pergi ni haji tak ada apa. Lepas haji tu dah habis tu dia mati, tak ada balik. Itu yang bagus sekali ya. Sudah dapat menunaikan haji. Pahala haji dah dapat, zikir-zikir masa mengerjakan haji dah dapat, pahala tawaf dapat, pahala i'tikaf Masjidil Haram dapat. Kemudian mati ketika itu. Itu yang paling baik kalau dapat. Kalau dapatlah. Kemudian daripada selesai daripada puasa Ramadan dan kemudian daripada selesai daripada haji. Dan seperti riwayat Abu Nuaim daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni namanya Abdullah bin Mas'ud, digelarkan Ibnu Mas'ud. Dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa muwafaqat matinya tak kala selesai Ramadan, habis je Ramadan dia pun mati. Masuk syurga ia. Kenapa? Di bulan Ramadan dia dilatih. Punya kita dilatih tak bulan Ramadan? Dia dah latih-latih bulan Ramadan yang Allah bagi kepada kita. Tak ada. Di bulan Ramadan dilatih kita dengan sebanyak semayang, ya ke dah? Dilatih kita dengan banyak baca Quran, ya ke dah? Dilatih kita dengan banyak zikir, ya ke dah? Dilatih kita dengan banyak selawat. Banyak tak selawat bulan Ramadan? Sikit banyak ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita menjawab sallallahu wasallam alaihi. Betul sekali selawat lagi. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Kita menjawab sallallahu wasallam alaihi. Betul selawat lagi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Kita menjawab sallallahu wasallam alaihi. Banyak selawat. Sekali kita selawat kepada Nabi, Allah balas berapa kali? Berapa kali? 10 kali. Ini 3 kali berapa? Allah balas 10 kali 3 berapa? 30 kali. Itu banyak benar. Pahala selawat ada, pahala zikir ada, pahala semayang ada, pahala baca Quran ada, pahala berlapar ada, pahala berbuka puasa ada, pahala bersahur ada. Tiba-tiba mati. Mati. Itulah yang baik. Pahala itulah terkumpul di bulan Ramadan. Selesai Ramadan dia mati. Itulah yang baik, paling baik. Sebab banyak Rasul-Rasul minta mati ketika lepas Ramadan. Kemudian seperti riwayat daripada Abu Nuaim daripada Abu Ibnu Mas'ud
Dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa muafakat matinya tatkala selesai Ramadan, masuk syurga ia, dijamin masuk syurga. Rasul jamin. Rasul tu kalau dia jamin, garanti masuk syurga tak? Garantilah. Kerana Rasul siapa? Shadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Kalau Rasul kata masuk syurga tu. Dan barang siapa muafakat matinya tatkala selesai Arafah. Ini ngaji haji tu di padang Arafah ya. Terus masuk syurga ya. Masuk syurga ia. Lebih-lebih kalau dia lepas mengerjakan haji. Terus mati macam. Dapatlah haji yang mabrur. Apa kata Nabi? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang diterima tidak ada balasan yang lain kepadanya melainkan syurga. Balasan lain tak ada, syurga dapat. Dan barang siapa muafakat matinya tatkala selesai sedekah, lepas sedekah. Sebab datang tabung tu bagi, jangan mudah-mudahan mati lepas tu. Jangan kerkut, jangan bakhil, jangan tak kejerin, jangan tak hidung masin, jangan cikir. Bagi berapa yang mampu ya. Masuk syurga ia. Jadi serta orang yang dahulu-dahulu. Berserta dengan sahabat-sahabat, berserta dengan Abdul Rahman bin Auf, berserta dengan Osman bin Affan, berserta dengan Abu Bakar As-Siddiq, berserta dengan Ali bin Abi Talib, berserta dengan Umar bin Al-Khattab. Tak betul tak? Bersama dengan mereka. Sahabat-sahabat dulu. Begitu juga berserta dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, berserta dengan Abu Huzaifah, bersama dengan Abu Ubaidah. Itu semua ahli-ahli syurga yang dijanjikan ataupun dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Al-Qayyim apa katanya? Itu tempat kampungnya, kubur tu tempat kampungnya. Tiap-tiap satu kampung terlebih besar daripada dahulunya. Bagi ahli syurga, kampung itu makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin cantik, makin lama makin cantik, makin lama makin cantik, makin lama makin makin indah, makin lama makin indah. Itu kalau di ahli syurga. Ya, kerana nikmatnya bertambah, makin lama makin baik, makin lama makin baik. Itu tak tahu nak ngabur ni. Yang tahu hanya Allah Taala saja. Ya, lebih baik daripada dulunya. Yang pertama apa? Perut ibunya, iaitu tempat yang hingga picit, sempit dan duka cita dan kelam. Tiga tempat yang kelam tu, iaitu perut ibu, duka cita pula tu, kelam yang sangat ya, kelam yang tiga. Terus sempit. Sempit tu kelam lah, picit, sempit saja. Dan duka cita dan kelam. Kemudian lepas perut mak, dalam perut mak tu sempit ke dah? Gelap ke terang? Gelap. Seronok ke dah? Kita dalam perut mak seronok ke dah? Tak seronok sebab keluar je ke dunia. Apa buatnya? Bila keluar je daripada perut mak ke dunia, apa dia buat budak tu? Menangis. Menangis tu tak seronok lah tu. Dia. Kemudian lepas perut mak, kita pergi ke dunia. Kampung dunia yang dibangkitkan dia padanya dan berjinak-jinak ia akan dia, dan tempat berusaha padanya akan kebajikan dan kejahatan. Di dunia ni boleh buat baik dan boleh buat jahat juga. Kalau dia buat baik, dibalas dengan kebaikan. Kalau buat jahat, dibalas dengan kejahatan ya. Kalau buat maksiat, dibalas dengan seksa. Kalau buat kebajikan, dibalas dengan nikmat. Macam-macam nikmat ada. Mahligai tu, mahligai tu bukan istana, mahligai tu. Dalam mahligai tu ada kampung. Semua kita jadi bos ni tau. Ada kampung. Dalam kampung tu pula ada rumah. Dalam rumah tu ada pula katil. Di atas katil tu ada bidadari menunggu. Hendak ke tak nak? Orang matan bagi orang lelaki, hendak ke tak nak? Tu kalau hendak, esok ambil nombor ekor ya. Esok mencuri doyan ya. Itu dia. Perempuan tak kata tak? Tak. Kalau tak, esok pakai t-shirt. Depan tulis kiss me, belakang tulis apa? No problem. Dapat ke tak? Lantak lah marah-marah. Mana buat dia?
Itu alam dunia ni. Boleh buat kebajikan, boleh buat kejahatan. Sebab dalam dunia ni kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat berladang untuk akhirat. Buahnya dipetik di akhirat besok. Apa jenis buah yang kita petik di akhirat besok bergantung kepada apa pokok yang kita tanam. Kalau dalam dunia ni kita tanam pokok manis, buahnya nanti akan manis. Kalau kita tanam pokok lemak, buahnya nanti akan lemak. Kalau kita tanam pokok pahit, buahnya kita terima pahit kan? Kalau kita tanam pokok beracun, buahnya juga akan menjadi beracun. Ya? Jadi itu tempat kita bercocok tanam. Seperti bercocok tanam tu beribadat, beramal. Kalau baik amalnya, baiklah balasannya. Kalau jahat amalnya, jahatlah balasannya. Itu pertama. Yang kedua, ya kampung dunia. Yang ketiga, kampung barzah. Iaitu masa di dalam kubur sehingga dibangkitkan dia. Itu dalam kubur ya. Dalam kubur tu ada nikmat, ada siksa. Orang yang dapat nikmat dalam kubur tu ada apa? Ada pintu. Dia nampak tempatnya di syurga tau. Ada pintu di syurga. Fa kashafna anka ghita'aka fa basarukal yawma hadid. Dia nampak tempat dia di akhirat nanti. Kalau syurga nampak syurganya. Kalau ahli neraka nampak pula neraka. Itu dalam kubur ya. Ada nikmat, ada siksa. Itu dalam kubur. Ada alam barzakh. Iaitu masa dalam kubur hingga dibangkitkan dia. Dan iaitu terlebih besar dan terlebih luas daripada dunia ini. Artinya kubur tu lebih besar, lebih luas daripada dunia ini tau. Alam barzakh tu. Dan nisbahnya dengan ini kampung dunia ni seperti nisbah perut ibu dengan dunia. Macam itulah. Kubur tu nisbahnya macam dunia ni berbanding dengan perut mak. Perut mak tu sempit. Kubur tu luasnya daripada dunia ni. Dunia ni sempit dibandingkan dengan alam kubur ya. Yang keempat, kampung orang yang tiada kampung. Orang yang tiada kampung kemudian daripadanya. Iaitu apa? Darul Qarar. Darul Qarar nanti hari keputusan. Iaitu syurga atau neraka ya. Ada kampungnya. Lebih besar kemudian daripadanya ya. Dan pada tiap-tiap kampung ada segala kampung yang tersebut itu baginya hukum dan kelakuan yang berlain-lainan. Berlain-lainan kelakuannya. Seperti riwayat Ibnu Abu Dunya bahwasanya umpama orang mukmin di dalam dunia seumpama kanak-kanak dalam perut ibu. Macam kanak-kanak dalam perut ibu dia, apabila keluar ia daripadanya menangis. Kerana dia menangis. Kerana dia tak ada dunia ni. Bukan seronok benar dunia ni, dia menangis. Menangis ia atas tempat keluarnya. Hingga apabila melihat ia akan terangnya dunia ni. Dan menyusu dia. Baru berhenti menangis. Dapat menyusu, dapat makan, dapat minum. Tiada kasih bawa kembali ia kepada tempatnya. Siapa nak balik kepada perut mak kita? Siapa tak? Dah keluar tu tak balik ke dalam perut mak kita. Dah balik dunia ni. Kita nak duduk di dunia lah. Selama-lama kita nak di dunia ni, tak nak balik ke kampung yang asal. Kampung asal di mana? Rahim mak kita. Siapa nak balik ke rahim maknya? Tak ada siapa yang nak ya. Sempit. Lagi apa? Picit. Lagi apa? Tak boleh bergerak pun. Itu yang nendang dalam perut tu. Saya kata damai lah. Saya tak pernah mengandung. Tak tahu saya. Orang mengandung tahu lah. Menendang-nendang dalam perut tu. Pasal apa? Dia tak seronok. Dia duka cita. Bila keluar dia tak nak balik dah. Jadi dari tiap-tiap kampung, daripada segala kampung itu tersebut itu baginya hukum dan kelakuan yang berlain-lainan. Seperti riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya bahawasanya umpama orang mukmin di dalam dunia. Dalam dunia ni umpamanya kanak-kanak dalam perut ibunya. Apabila keluar dalamnya tengok dunia ni dia menangis. Tapi tak nak balik ke perut ibu ni. Dia menangis di atas tempat keluarnya. Hingga apabila melihat ia akan terangnya, tengok dunia ni terang, luas. Lepas tu dibagi susu pula tu, dia pun minum susu. Baru berhenti menangis. Tiada kasih ia bawa kembali ia kepada tempatnya. Dan demikianlah orang mukmin terkejut. Apabila mati tu terkejut. Mati aku apa ni? Maka apabila lalu ia pada Tuhannya, tiada kasih bawa ia kembali kepada dunia. Dia tak nak balik ke dunia. Bila dah masuk di dalam kubur tu, tak nak balik dunia dah.
Kerana dia dapat apa? Dia dapat nikmat-nikmat dalam kubur. Tapi untuk orang beriman lah. Untuk orang kafir nak balik dunia. Orang kafir begitulah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu orang yang apa? Orang yang kena seksa. Rabbana absarna. Bagi jemaat baca itu imam. Rabbana absarna, ya hai Tuhan kami dah lihat. Wa sami'na, dan kami dah dengar. Jadi pekiknya aduh. Ayyuyo tu orang mana agaknya? Ayya orang mana tu? Oh my god. Tu orang mana agaknya? Farji'na, jadi pekik tu. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak buat apa? Nak mal solehan, nak semayang, nak puasa dan sebagainya. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin. Mesti itu tak ada guna lagi, dah yakin. Apa tak guna lagi? Nak yakin sekarang ni. Nak beramal sekarang ni. Nak beramal soleh sekarang ni. Kalau tak ada apa bedanya. Nanti kita baca sikit lagi ya. Tiada kasih ia kembali kepada tempatnya. Dan demikianlah orang mukmin terkejut ia daripada mati. Maka apabila lalu ia pada Tuhannya, maka tiada kasih bawa kembali ia kepada dunia. Dia tak ada kasih kepada dunia. Itu orang beriman. Dapat nikmat-nikmat dalam kubur. Dalam kubur ada nikmat dah. Dia tak nak balik ke dunia ni. Dia dah dapat seronok penuh di dalam kubur itu. Seperti tiada kasih kanak-kanak bawa kembali kepada perut ibunya. Akan datang kita akan baca faedah ya. Faedah itu bulan lepas kita baca. Untuk malam ni cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang kita boleh manfaatkan ya. Alright. Sebelum saya tutup supaya jangan kempunan, ada siapa-siapa nak bangkang? Any objection? No objection. Alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak bertanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada Masjid An-Naim. Masjid An-Naim. Cikui. Cuma bila ditanya tak ada jawab. Itu je jadi masalah ya. Okey, sekian dulu tuan-tuan. Ampun maaf salah silap. Ya. Mudah-mudahan kita menyambut hari raya Aidilazha besok dengan penuh kemeriahan, kegembiraan, dan jangan bagi yang mampu jangan lepas berkorban ya. Jangan lepas berkorban. Kerana binatang korban itulah nanti yang akan jadi kenderaan kita daripada kubur ke padang mahsyar. Itulah yang jadi kenderaan kita. Tak ada kenderaan. Dari kubur ke padang mahsyar tu ada orang berkenderaan, ada orang berjalan kaki, ada orang yang merambat, ada orang yang merangkak, ada orang yang mengesut, ada orang yang berjalan atas kepala ke bawah, kaki ke atas. Yang mana tak? Pilihlah. Kalau tak berkenderaan, kita korban. Binatang yang kita korban tu. Kalau kobar lah kenderaan kita. Kalau lembu lah. Kalau unta lah kenderaan kita. Jangan bayang kobar dunia ni siapa siapa naiknya. Belumpur aje. Ini canggih punya kobar tau. Di akhirat besok. Jadi mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang bermanfaat pada malam ini ya. Alam kubur. Lepas itu bangkit dari kubur esok lagi banyak cerita-cerita ya. Lagi hebat. Di padang mahsyar macam mana, ketika hisab macam mana, itu akan datang ya. Kalau panjang umur lah ustaz ni ya. Kalau panjang umur tok guru ni. Kalau tak panjang, suruh tok guru lain nyambungnya. Jangan tinggalkan ni. Alright, sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma